maknanya nak berjaya, you need to have a mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara MC yang awesome, Fuad. Terima kasih. Terima kasih Coach Reza kerana menjemput saya untuk berada bersama-sama dengan tuan-tuan yang hebat pada pagi ini. Terima kasih juga sahabat saya Tuan Haji Rosli, CEO owner Toy Pay yang sangat berjaya di bumi tercinta Malaysia ini. Saya mungkin baru mengenali tuan-tuan dan perempuan. Saudara Hisham tadi, Saudara Hisham tadi menyapa saya masa saya masuk. Rupanya kami telah menjadi sahabat di FB Friends for quite some time. So he has been following me, my activity and so on. Terima kasih Hisham. Minta maaf kalau tuan-tuan ada yang lain yang juga menjadi sahabat saya seorang yang kerdil sahaja. Dilahirkan 1968, umur 54 walaupun dah putih semua dah. Berjuang sebagai anak kampung, lahir di Kampung Pelek di Penanti Bukit Bertajam dalam Parlimen Permatang Pauh. Terima kasih. So we have been doa untuk saudara Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah dia telah menjadi Perdana Menteri. Kami mengenali beliau sejak daripada dulu kecil-kecil lagi. Sering saya bermain di sekitar Bukit Bertajam, Curug Tokko, untuk tempat lain tu memang arwah ayah saudara Anwar Ibrahim. Memang dengan ayah saya pun berkawan juga daripada kecil juga. Tapi bedanya kerana mereka memang of course berpendidikan dan kami menjadikan mereka sebagai salah satu daripada idola ayah daripada kecil. Dan ayah saya sebagai seorang penjajah menjajah di sekitar Penanti Bukit Bertajam, di Gua Perahu. Kalau siapa di Pulau Pinang ada Penang. Terima kasih. Orang Penang, izin aku cakap bahasa KL sikit. Nanti dia keluar Penang juga. Dan saya mengikuti ayah daripada kecil, ya, mengambil aura bagaimana seorang bapa yang sangat bertanggungjawab kepada keluarga. Diam sahaja, tak bercakap banyak, tetapi renungannya tajam, memberikan kami satu sudut pandang yang sangat berbeza. Walaupun kita miskin, tetapi kita ada maruah dan harga diri, dan kita harus bebaskan negara kita daripada kebelenggu kemiskinan seperti mana yang telah kita alami dan lalui, dipesan pada anak-anak daripada kecil. Walaupun kami 9 orang adik-beradik, 2 orang abang saya, immediate my brothers, meninggal di waktu kecil. Umur 8 tahun, 12 tahun kerana kurang zat makanan. Dan kak saya tak dapat bersekolah seperti mana orang lain, buta huruf sampai sekarang. Ada yang pergi ke sekolah Arab, dan saya the first child yang pergi ke sekolah. Walaupun adalah yang lain pergi ke sekolah rendah tapi tak boleh pergi ke tempat lain. Dan saya pergi ke sekolah rendah di Sri Penanti, dan kemudian 1979 habis 80 saya mula masuk ke boarding school, sekolah menengah agama Al-Masyhur Pulau Pinang. Walaupun bukan kerana kelayakan pandai tak, tapi mungkin kerana kota ke apa ke, dia orang pun
pilih dan saya pergi. Dan di Al-Mashhur, di situ saya mengenali tentang pelbagai perkara. Dan saya rindukan nak tolong ayah setiap hari. Sebab dulu bila kecil kita tolong dia. Pergi berniaga sama-sama, tolak roda 3, naik bukit, turun bukit. Tapi bila kita dah di boarding school, kita merasa keindahan tersebut dan kerinduan tersebut. Tapi saya berjanji dan pesan ayah untuk bebaskan keluarga, bebaskan daripada kemiskinan. Kerana kemiskinan itu dekat dengan, of course, kekufuran. Saya belajar sampailah tingkatan 3, alhamdulillah tingkatan 4 saya masuk ke Kolej Islam Kelang. Di Kelang nak jadi ustaz. Tengok ustaz ni mengajar kat masjid, nampak okay, everything was so good. Saya jadi ustaz. Tapi tahun 5 dah ambil SPM. Selepas habis immediately habis SPM, okey ke kita sembang-sembang kosong kan? Dia pun kata sembang kosong je, bukan official sangat. Jadi saya buat tak official. Selalu saya conduct so official because I'm the professional registered valuers, estate agent, property manager, macam-macam lah. Jadi today but I'm trying to be so relaxed. Tak apa kan? Okay. Sebab depan dengan facilitator ni, dia coach pun kata jangan audit. Tu kata tak apa, lega sikit lah. Okay. Nazri audit eh? Alright. Ringkas cerita, sebab dia ada kaitan dengan tajuk kita. Sebab saya lebih suka untuk berkongsi my true story. So habis SPM, saya balik ke kampung dan saya hanya ingin tolong ayah saya. Sejak daripada hari pertama saya bercuti, saya tolong dia. Ingat berapa bulan kita cuti? 2-3 bulan. Berapa bulan sebelum kita ambil results. Pada waktu itu musim ialah kalau musim buah, kita pergi ambil buah, jual buah, naik pokok sendiri, turun kutip, bersihkan, pergi ke pekan dan jual. Ikut ke mana sahaja yang diarahkan oleh bos kita. Sampailah saya ketahui esok result SPM dah nak rilis. Dan esoknya tu ada satu lori yang akan berlepas ke Kelang untuk bawa buah cempedak. Kami nak jual buah cempedak. Jadi saya ikut lori tersebut. Saya kata okey, izinkan lepas kita landing pagi tu subuh, saya nak pergi ke Kolej Islam Kelang. Nak pergi ambil results. So bila dah sampai Kelang, dah bersih, dah semua dah beres, pukul 9 saya pergi ke Kolej Islam Kelang. Saya tunggu pukul 10 lebih begitu, keluar results. Dan saya tengok result saya. Allahu Akbar. Ini ada chance ni nak pergi ke luar negara, ke Mesir atau ke tempat lain. Dan ada chance juga nak pergi ke luar negara, ke UK dan sebagainya. Dan tapi saya fikir, tengok kawan-kawan, tanya kawan-kawan, semua sudah ada borang. Masa itu rupanya kena beli borang pada UPU. Dan semua dah beli borang dah semua. Borang UKM, borang UTM, borang yang ke luar negara. Aku satu borang pun tak ada. Result dah ada, borang tak ada. Dan nak datang balik ke KL nak beli borang is almost, nak kata impossible tu tidak, tapi sangat sukar. Apa pilihan saya? Pilihan saya adalah untuk approach any of my friends yang ada borang lebih, yang saya boleh ambil borang dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tanya kawan, ada seorang kawan, dia bagi dekat saya borang. Dia pun pernah jadi ketua Suruhanjaya SPRM, pernah jadi
So Tan Sri Zul dia bagi borang saya pun balik borang tu. That is the only borang that I carry. Tapi dia kata saya dah tulis semua dah, kecuali nama saya tak tulis. Dulu kena isi pensil 2B gitu. Jadi saya balik, saya isi borang tersebut dan saya hantar. Alhamdulillah, itulah yang menyebabkan saya akhirnya landing di UTM. Ambil bidang ini, bidang diploma penilaian, dan kemudian seterusnya sampai ke peringkat masters. Nak ceritanya maknanya Allah kita tu hendaknya begitu, tetapi Allah takdirnya tu dan rancangannya tu begitu. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Tapi saya masih ingat apa tujuannya. Jadi pagi ini tu sikit ta'aruf dulu saya. Panjang juga ta'aruf. Pagi ini saya sangat-sangat berbesar hati sekali bila coach, terima kasih kerana tag saya, tanya saya. Bila coach tanya saya, boleh tak melapangkan waktu pada 24 hari bulan? So, saya tidak ada jawapan lain selain saya kata, insya-Allah coach. Dalam ni tak tahu siapa dia, program apa pun saya tak tahu. So, but the topic was assigned to me sangat-sangat susah saya nak huraikan. Tapi saya lebih suka, kalau kita baca buku tu banyak, tetapi saya lebih suka bercerita tentang dan berceloteh tentang apa yang saya lakukan. Daripada seorang budak kampung yang tak tahu apa-apa, but dream to be a millionaire, dream to be registered and have license before the age of 30, and dream to be entrepreneurs that would be able to lahirkan jutawan-jutawan lain. Itu dream saya. Dream membebaskan keluarga saya daripada belenggu of kemiskinan, of course. Jadi tajuk ini adalah satu tajuk yang nampak tu senang, creating multiple stream of income. Tapi nak perjalanan itu sangat sukar. Jadi saya pun bimbang juga. Kalau saya bercakap, takut-takut nanti apa yang saya cakap itu akan teringat saya kepada pesan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu selalu bercakap tak serupa fikir? Ini saya takut. Wah, ini takut saya. Sebab bila Allah pesan kita begitu, sebenarnya maknanya sangat mendalam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kepada sesiapa yang bercakap benda yang dia tak nak lakukan. Sebab itu kalau kita hendak berjaya, kita dah cakap pada diri kita, aku nak berjaya. Tiba-tiba kita tak nak buat dan tak nak sumbangkan all the ingredients dan nak canaikan semua ingredients tu menjadi orang yang berjaya. Nak berjalan, nak langkah sebagai orang yang berjaya tu, kalau kita tak nak buat benda yang macam tu, daripada mula lagi jangan cakap aku nak jadi orang berjaya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bila dia pesan pada kita biar dia masuk. Jadi saya izinkan saya, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini kalau sekiranya apa yang saya nak kongsikan ini bukanlah sebenar-benarnya apa yang hamba lakukan, tetapi saya cuba untuk sampaikan sikit perkongsian pengalaman perjalanan saya. Boleh? Baik. Saya nak kontrol macam mana? Atau kontrol situ ke? Oh, ya kontrol.
Right. Oh, patutnya ni lah. Okay. So, perjalanan saya. So, ringkas cerita, tadi dah habis mengaji, dah habis sekolah di UTM. So, UTM, saya dah habis. Semasa di UTM lagi, of course, saya tahu bahawa nak berjaya. Saya banyak suka baca buku-buku yang motivasi, buku-buku yang memberikan satu inspirasi kepada saya. Dan dalam tu saya kutip antara mutiara dalam buku-buku yang saya baca dan saya hadiri kursus-kursus, bahawa ingin berjaya ini kita perlu ada 5 perkara penting yang kita perlu bukan sahaja setakat faham tetapi amalkan. Alright? Dan amalan kelima-lima perkara ini dia mesti dipaksikan di atas 4 pegangan ataupun the belief, 4 pegangan kepercayaan yang perlu ada. Alright? Dan amalkan. Percaya dan amalkan. Percaya ini maksudnya, kadang-kadang orang ingat percaya ni, apa itu percaya? Percaya ini something that will give you a clarity, kejelasan jalan yang kita nak tuju. Sehingga kita percaya kita akan sampai to the end of this destination. Because kita dah very clear dan kita sangat jelas tempat yang kita nak sampai. Segala gambaran tempat yang kita nak sampai, suasana tempat yang kita nak sampai, semua telah pun kita jiwai. Kita bukan nampak dari segi gambaran dalam kepala kita, bahkan kita dapat merasai dan menghidu apabila kita sampai di sana. Itu maksud sehingga dia sampai kepada percaya itu. Ini yang the first yang saya rasa kena buy in all of us adalah dari segi kepercayaan kepada diri, kepercayaan kepada diri. Dan 4 perkara yang saya rasa kena pegang awal ni adalah konsep yang pertamanya kena taat. Satu tadi saya kata belief. Belief itu maknanya you see the clear apa yang kita nak. Dan yang keduanya taat. Taat. Nak buat apa-apa ni kena taat sungguh. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua ibu bapa, yang ada suami taat pada suami. Taat. Taat ini maksudnya sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Taat pada guru-guru. Kalau tuan-tuan sekarang ni ada bergurukan kepada Coach Rizal, seorang yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Taat pada dia. Apa saja ilmu yang diberi kepada kita itu serap dan amalkan. Jangan sekali-kali kita buat dan jangan kita kurangi walaupun sedikit adab kita kepada guru kita. Ini prasyarat kejayaan. Allah boleh didik Rasulullah secara langsung. Tetapi Allah datangkan juga malaikat untuk menjadi guru kepada Rasulullah. Faham? Faham? Maknanya nak berjaya, you need to have a mentor with you. Tak ada jalan lain. Jangan ingat dengan kita baca saja, dengan kita tak. Itu bukan sunnatullah dia. Sunnatullah boleh juga berlaku secara qudratullah, dengan kehendak Allah, yes, tetapi secara naturalnya, secara sunnatullahnya itu mesti kena berguru. Jadi taat kepada guru. Yang kedua, prasyarat yang kedua adalah sabar dalam perjalanan. Sabar dalam perjalanan. Sebab bila kita sabar dalam perjalanan, Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dan melakukan ketaatan, dan sabar untuk meninggalkan segala keburukan. Sabar untuk kita menanti
dan menunggu saat-saat kita menikmati kejayaan. Sabar. Sabar apabila kita diberikan kejayaan, nikmat oleh Allah. Sabar. Ramai orang tu dia sabar sebelum dia berjaya. Bila dia berjaya, you get the first million, you hilang sabar dia. Jadi sabar itu ada konteks, dua konteks tu kan. Sabar, fastabiqul khairat, berkejar-kejar, berlumba-lumba untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Nak buat benda betul, itu kena betul-betul sabar. Dan nak meninggalkan kejahatan dan keburukan dan negatif, environment yang negatif, minda yang sering terhasut dan terbabas, itu pun kena sabar juga. Jadi perjalanan PM kita tu, you boleh belajar macam-macam. Bagaimana erti kesabaran dan sebuah perjalanan. Prasyarat ketiga adalah istiqamah. Tidak ada orang boleh berjaya kalau sekiranya dia buat satu dia tinggi, dia seronok, betul dia. Dia rajin seminggu, dia tak rajin sebulan. Tak boleh macam tu. Biar kita buat benda kecil, do the small thing, tetapi berulang-ulang dan terus berjalan, itu lebih mulia daripada kita buat zikir 1000 hari ni. Sebulan tak buat terus. Bulan tak buat. Kita boleh. Kena istiqamah. Kena consistent. You have to be committed, persistent, and never give up dalam perjalanan. Never say no. Walaupun panas terik, walaupun hujan badai, jalan tetap jalan. Mesti teruskan. Seperti orang berlawan dalam gelanggang, fight one more round. Jatuh tak apa, fight one more round. Sampai kita sampai kepada destinasi kita sampai. Istiqamah. Dan prasyarat yang keempat adalah kekuatan apapun yang ada pada kita, sekuat mana pun yang kuat energi yang ada, setinggi ilmu mana pun kita pergi belajar, seluas lautan mana pun kita pergi, tapi ingat, at the end of the day, yang nak menentukan itu terjadi atau tak itu adalah Allah. Maka tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Semua itu terjadi di atas kehendak dan izin Allah. Jadi kita buat segala-galanya, akhirnya pulangkan, serahkan kepada Allah. Allah suka macam tu. Allah sangat-sangat cinta dan sayang kita macam tu. Ini yang Allah berulang kali kepada kita kalau sekiranya kita usahawan. Of course, I'm sure all of you, directly or indirectly, memang menjadi seorang usahawan. Allah berikan tawaran kepada kita semua sebagai seorang peniaga. Ingat tawaran yang Allah bagi cerita dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, again, Allah bila dia rayu, dia nak tawar bagi kita, wahai orang-orang yang beriman. Mana orang yang percaya pada aku lah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Oh, cantik ayat Allah. Apakah kamu mau aku tunjukkan kamu satu bentuk perniagaan? Oh, cantik. Cantik. Tunjikum min azabin alim, yang akan mendapat menyelamatkan kamu daripada kerugian. Best. Perniagaan yang untung tak rugi, mestilah kita nak. Tapi Allah mulakan perniagaan itu bukan apa itu perniagaan apa. Allah mulakan dengan prasyarat. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua orang boleh berjaya
ada sijil, tak ada sijil, ada pandai tak pandai, orang ada race dan religion, tu tak ada apa. Tidak ada. Yang pentingnya ini. Prasyarat ni pegang. Beriman kepada Allah, maknanya apa dia tadi yang saya sebutkan tadi. Beriman kepada Rasul, mesti kena ada mentornya. Wa tujahiduna fi sabilillah, ini penting. Mesti kita berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, passionate bi amwalikum wa anfusikum. Kalau perlu kita korbankan segala harta benda kita dan jiwa raga kita. If that is requires us to do, we have got to give and do it. Right? Sebab itu orang yang nak berjaya ni dia bukan kira. Orang dia buat servis, orang bayar, orang tak bayar. Kadang orang susah dia datang, dia bagi free je. Pada dia tu bukan, pada dia itu, dia punya nilai itu. Jadi kalau kita boleh ambil prasyarat ini, Allah tawaran berniaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya yakin kita serah kepada Allah, jadi Allah akan tunjukkan jalan. Jadi perjalanan saya lepas daripada universiti, saya mula dapat pegang tu, dan saya kata saya kena ambil 5 perkara. Untuk kita, saya kutip mutiara-mutiara. Yang pertama, kalau saya nak berjaya, saya mesti ada a strong leadership. I must be a good leader. Sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri. And to be a good leader, you must be able to influence the people. And the first to influence is yourself. You sendiri kena berubah. To move from one to another, you must decide and tell yourself, I want to do it. Betul tak? Jadi, as a good leader, you must tell yourself, who is going to do it is yourself. You are the captain of your ship. You are the power of your life. No one will do it except yourself. Jadi ambil keputusan itu. Jadi itu saya kena belajar. Leadership. How to be a good leader. To be a good leader, you must be a good manager. Alright? The process dia kan? And to be a good manager, to manage the resources, you must be able to know how to execute. Be a good executive. Correct? Sebab itu perjalanan kita tu mesti kena jadi seorang yang kita menguasai the technical know-how, tahu nak buat macam mana. And then other resources, manage all the resources. Dan lepas itu try to put the puzzle and pull the puzzle together. Jadi benda yang kita nak buat. That's become a leader. Alright? Jadi ilmu pertama saya kena cari adalah leadership. Cari di mana-mana tempat yang boleh dapat. Cari. Kalau perlu berorganisasi dalam universiti kan? Sebab apa? Tujuannya adalah bagaimana kita nak belajar. It's a training ground. Macam mana orang nanti akan macam-macam lah menguruskan perangai manusia ini. Faham kan? Yang kedua, to be successful, you have to sell. In exchange value tu maknanya if you have product or services, in order for you to get what you want, you must give what you have. Jadi kita kena bagi dulu apa yang kita ada. Dan memberi apa yang kita ada is a product or services. Jadi the ability to sell effectively bermula dengan ajak orang supaya orang menyukai dan menyayangi kita. Menyayangi kita itu bermula dengan kita menyayangi dan menyukai orang dulu. Jadi bagaimana kita belajar nak menyayangi dan menyukai dan mengasihi orang lain, itu perlu belajar itu.
Walaupun orang tu mungkin tidak sehaluan dan pemikiran kita, tapi sifat kasih sayang kita itu perlu kita didik jiwa kita untuk belajar pada orang. That is way how people will respect and will trust you. You must give before you receive. That is a process. Itu sunatullah dia. Sebab itu Ar-Rahmanur Rahim, itu sering kita sebut kan? Allah itu bukan setakat dia mengasihi, but menyayangi. Dari situ memaafkan people dan semua tu. Tapi the konsep akhirnya itu akan berpusing kepada paksi dia adalah you must be able to articulate the principle of marketing. So marketing, pemasaran ini perlu kita belajar secara praktikalnya. Jadi praktikalnya bagaimana nak jual diri dulu. Lepas jual diri baru jual produk atau services, correct tak? Jadi kalau diri itu kurang senyum, ya berarti senyum dulu gitu. Kalau diri itu kurang memberi, ya beri itu dulu. Dari segi tenaganya, dari segi masanya dan sebagainya. 2. Ingredient ketiga yang saya berpegang, yang ketiganya adalah kalau kita dah dapat, in exchange of value, orang bagi duit pada kita, they pay for your service, then you have money now. The third challenge is how to uruskan duit ini. Betul tak? So the financial management is very critical. Kita ada 24 jam bekerja. 24 jam itu mungkin kita hanya 8 jam bekerja, atau 12 jam, atau kalau muda mungkin 16, atau mungkin 18 jam. Itu betul-betul 16 jam atau 12 jam kita bekerja. Kalau 9 to 5 is 8 hours kita kerja. Itu saja limitation yang kita ada untuk kerja, betul? Tetapi the money that we have can work, can be our worker, can work for us 24 hours, 7 days a week, non-stop. The money can generate another money making machine if you know how to do it. This is the concept of financial literacy. Maknanya kemahiran kita menguruskan keuangan. That is become a very, very critical subject. Jadi sebab itu, wa ima apapun bidang kita, engineer apa ke, pengurusan ke apa saja, bahkan kalau you are accountant, but not say orang accountant tu dia pandai juga kan, kadang-kadang tu dia tahu subjek tu tapi bila datang di sini dia fail juga. Jadi learn how to manage all the resources, terutamanya financial resources. Pengurusan keuangan itu sangat mustahak. How to read the statement, how to know what is the assets and liability. So how to to read the financial statement, income and expenses and so on. Nanti saya akan sikit tunjukkan secara prinsip yang mudah saja. I think people who love and read the book of Robert T. Kiyosaki, you faham the financial cash flow and so on. Ini yang ketiga yang saya rasa penting dalam perjalanan saya. Yang keempat, yang pada pengamatan dan pemahaman saya, yang saya gunakan dalam saya punya syarikat kita adalah untuk bagaimana kita nak membuat satu apa yang dipanggil sebagai satu perancangan ataupun how to plan the future and to become the visionary leadership kalau you belajar dalam tu lah. Tetapi pada saya adalah kalau sekiranya kita tidak tahu bagaimana untuk melihat dan kegagalan kita melihat masa depan, itu susah juga kita nak berjalan kan. Kita boleh tahu apa berlaku di belakang sebab ada data. Tapi kalau kita tidak menguruskan dan mencanai data itu sehingga kita boleh untuk membuat satu prediction what is going to happen in the future, susah. Tetapi kalau kita pandai melihat semua data-data yang di ke belakang ni sehingga kita boleh membuat satu ramalan maksudnya membuat satu prediction. Then kita berjalan tu kita tahu dia punya, sebab tu orang buat risk management kan, mitigation process and so on, because dia ada data belakang.
Orang kata, hey, you percaya pada benda apa, you bukan tahu apa benda kat belakang. Tapi itulah sebenarnya dalam Islam ni, the beauty of you learn about ma'rifatullah ni, benda-benda macam tu. Tapi nak ceritanya maknanya data tu ada belakang. Tapi bagaimana kita nak melihat masa depan tu? Kalau kita lihat ramalan cuaca, macam mana ramalan cuaca boleh tahu cuaca pada tahun depan? Cuaca bulan Februari, bulan Mei, tahun depan. Tak berlaku lagi pun. Sebab dia berdasarkan pada data. Jadi dalam profession saya pun begitu. So I'm the real estate consultant. People want to know what is the performance of the property market in 2023, in 2025. If I buy the property now, how much the property will appreciate in the next 5 years? Wow. Macam mana saya nak predict in the next 5 years? If I don't know how the behavior of the movement of prices for the past decades. Jadi saya kena ada banyak data. Sebab itu sekarang ni, orang yang ada a big data menguasai, kan? Tuan-tuan? Sebab the big data tu will determine. People want to know what I want to be in the future today. Jadi, kita yang nak berjaya ini, kalau kita ada kekuatan untuk kita mengetahui dan memanfaatkan segala data di belakang untuk kita melihat dan buat satu prediction benda yang berlaku di depan dalam bidang bisnes kita. Sebab tu understanding customer requirement itu bukan setakat agak-agak. Bukan setakat kita mungkin. It based on the very accuracy dia tu sampai kepada 99%. Accuracy memang dia nak ni. Sebab tu kalau you tengok, kita tengok YouTube, tengok apa kan, kita suka tengok ni, tengok semua datang je benda yang kita suka tu kan. Sebab apa? Sebab macam mana dia boleh tahu kita punya perangai dan tabiat begitu? Sebab algoritma, betul? Dulu ilmu algoritma ni tak ada. Sekarang je baru adanya. Tetapi baginda Nabi SAW dah ajar dah benda tu dulu. Lama dah. Sebab itu Saidina Umar tu masa dia berkhutbah dia boleh tahu apa berlaku. Kan dia bercerita pada sahabat tu. Sampai sahabat di sana tu boleh dengar suara dia. Ni bukan nak cerita you nanti ada benda tu pula, tak. Tapi maknanya kalau dulu tak ada kekuatan handphone tu boleh bercakap begitu kerana ada frekuensi. Tu, kekuatan frekuensi dipanggil gelombang. Kita ni pakai gelombang sebab ambil handphone, kita guna gelombang juga kan? Sebab gelombang tu lah yang menghantar sana. Kalau dulu dia tak payah ada yang ni, dia ada gelombang dia. Dia boleh cakap, dia orang tu boleh dengar dia. So kalaulah kita pernah ada pengalaman yang begitu dan kita ada cawangan, saya ada 10 cawangan. Ni nak masuk bulan ni cawangan ada ke-12. Buka London office. Bagaimana saya nak bercakap dengan my branch director in London? I'm here. Tak apalah ada phone. Kalau tak ada, tengah malam macam mana? So, that is kekuatan frekuensi, satu benda yang kita nak belajar. Tapi saya nak cerita conclusionnya adalah kita kena kuasai data untuk kita nak buat prediction what is going to happen in the future. So dengan itulah yang saya bangunkan dan saya boleh ada juzuk-juzuk masa diagih-agihkan sedikit ke dalam syarikat, ke society, professional, NGOs dan ke tempat-tempat yang lain. Sebab kita nak buat, engkau boleh kita manfaatkan seluruh kehidupan kita ini untuk Allah dan kita susun. Time management is very important. Of course, is time management, right? Okay, sedikit. Panjang juga tu. Saya sepatutnya habis pukul 11. Saya betul. 10 kan? Tak berjalan ni pun. 10.15. Okay. Next. Okay. Ini baru nak masuk. Okay, creating a multiple income stream. Ini cerita sikit, ni tak ada apa ni, senangnya mudah je ni. Tuan-tuan nak bagi saya ada Saya celoteh je sikit.
Sebab tadi saya sebutkan benda asas tu adalah benda yang sangat-sangat asas, the foundation, benda penting. Kalau you dah boleh faham dan boleh amati foundation itu, saya rasa yang lain tu hanya dia punya proses dia saja. Okay, thank you. Terima kasih. Oh, tak nampak, iyalah, betul-betul. Terima kasih tuan. Okey. Okey. Bila sebut perkataan multiple stream of income, dia ada 3 kat situ yang kita nak kena faham lah. Multiple itu cabang-cabangnya, alur sungainya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya, gitu lah maksudnya. Ada pokok yang lurus dia tak ada dahan pada. Dia naik sebatang pokok pinang, naik atas ada buah. Hang nak jadi pokok pinang ke? Hang nak jadi pokok, nanti kita cerita lah. Tapi nak cerita multiple is cabang-cabangnya. Income adalah dia punya hasil yang masuk tu lah, the revenue part. Okay, the revenue itu income. Stream itu dia punya sungai-sungainya, dia punya punca-puncanya. Okay, now di dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala memang dia pecahkan kita ni kepada buka mula je tak ada dah. Okey, jap. Kita tengok yang satu lagi. Alright. Ni cantik. Allah Subhanahu Wa Taala ini memang, sebab itu dia kata orang kaya itu perlu bantu orang miskin, memang akan wujud selama-lamanya. Alright? Dan semua itu saling memerlukan, bukan yang kita ni, tak ada bedanya. Di sisi Allah tu, di sini takwanya itu sajalah di sisi Allah. Yang lain tu hanya dia punya ni. Tapi nak ceritanya, orang income ini dia masuk kepada 4 kelompok. You mungkin menjadi seorang employee, alright? Mungkin next kita pergi yang next. You mungkin menjadi seorang employee where 9 to 5 orang bayar, you dapat gaji bulan-bulan. Dan kelompok ini kelompok yang sangat ramai lah. Sebab of course lah, sangat ramai kan kelompok ni. Paling secure sekali kelompok ni lah. Alright. Betul? Kemudian ada kelompok self-employed. Income yang kedua datang daripada orang yang dia dapat license certified trainer ataupun license whatever lah, insurance agents, ataupun seorang doktor, seorang lawyers, seorang accountants, seorang valuers like me. So kita ada license, kita kerja, kita ada gaji. Kita tak pergi kerja, tak ada. Makcik-makcik yang berniaga secara sole proprietorship, dia buka nasi lemak, dia pergi berniaga, dia ada income. Dia tak berniaga, dia tak ada income. Okay? Ini kelompok yang kedua. They own the job. You have the job and you own the job here. Ini kelompok yang left ataupun dia punya belah kiri ni, the left quadrants. Tetapi kelompok ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia hanya 5% saja daripada wealth of the total wealth tu, 5% tu duduk kat sini. Paling-paling pun mungkin 10% kat sini. Tetapi paling banyak sekali income datang daripada kelompok sebelah sini. Sebelah sini, which is a business owner. Sebut situ. Dan juga investor. Ni kita sikit faham. Jadi, business owner, dia ada sistem. And system work dan bantu mereka. And investment is where money work for them. Ingat sini ada duit, yang kerja
bagi pihak mereka, dan ini ada sistem yang bantu mereka. Sini ada other people's money and other people's time. Dua-dua ni ada itu. Other people's money, other people's time. Sorry, ni other people's money, ni other people's time. Jadi kalau kita lihat di sini, kita memang ada 24 jam saja. Tetapi kalau 24 jam, orang yang kedua, staff kita yang kedua, yang ketiga, semua 24 hours times. Macam saya ada 450 staff. Jadi 450 times 24 hours. Ataupun 16 hours dia orang kerja. Memanglah berbeza. Kalau sekiranya saya kerja sendiri. Tentu kan? Kalau kita pergi analogi yang mudah, kalau sekiranya kita pergi ke bangunan, saya ni jenis orang ni suka bangunan, ialah property man. Kalau kita pergi ke 30 story condominiums, kita nak sampai ke rooftop, kita ada dua pilihan. Satu pergi naik tangga, satu lagi ambil lift. Kita naik tangga, dengan kita naik lift, kita tahu yang mana lebih pantas sampai lah, of course, naik lift. Kenapa naik lift tu lebih pantas sampai ke puncak? Sebab dia guna the concept of leveraging. They leverage the machine, which is a lift. Jadi kalau kita nak berjaya dengan lebih pantas, we need to have a system and process. The leverage tu yang kata other people's time and other people's money. So, ini konsep yang mula untuk kita harus explore, dan sekarang ini, dunia dulu mungkin agak susah, tetapi dunia sekarang ini sangat senang kerana kita ada teknologi, dan teknologi ini sudah membolehkan semua pihak ini boleh cross ke sini. Provided you want to do it, you want to change, you boleh pergi ke sini. Kalau you nak mudah lagi, balik ni, beli buku, baca buku, the very simple book, Who Moved My Cheese. Yang baru dia keluar buku, Out of the Maze. Kan? Kalau tak tahu lagi nak buat macam mana, baca buku Out of the Maze. Kalau tak tahu duk terperangkap itu, baca buku Who Moved My Cheese. Dan kita akan bergerak ke sini. Alright? So, other people's time, other people's money. Next. Now, kita tengok dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, apa benda yang kita boleh buat. Next. Ini banyak, nanti saya boleh bagilah yang ni, boleh ni, macam-macam. Kalau kita tengok pokok dan ranting-ranting yang keluar, dahan-dahan ini, banyak-banyak ini, it's all begin with an idea. Semua bermula dengan idea kita. Sebab itu kita kena sentiasa doa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, faqihna fid din wa 'allimna. Kita mesti kena minta supaya Allah bagi ilham kepada kita. Ilham ni mustahak, idea ini mustahak, alright? Dan sekarang teknologi yang ada ni mudah saja kita nak buat. Tetapi apa yang saya lakukan, kalau daripada dulu, saya memang ada full-time job. So the full-time job saya kerja dengan orang. Setelah saya acquire all these 5 sets of skill yang saya sebut tadi tu, kemudian saya mula move daripada dunia comfort, dunia selesa saya itu, dan saya mula masuk dalam dunia dalam dunia keusahawanan. So bila kita masuk dalam dunia keusahawanan, dan baru kita tahu bahawa bagaimana dalam dunia usahawan itu kita boleh macam kita tukar kenderaan lah. Kita tukar kereta, dan kereta tu boleh bawa dan pecut dengan begitu laju sekali. Jadi sebab itu kalau kita tengok tadi, the real business owner dekat sini, and he know how to create a system and the process, alright, so that dia boleh pergi dengan laju. So dengan set skill daripada full time job itu, kita dah boleh mula berfikir. Kalau dulu saya move daripada left to right quadrants,
kerana tidak ada kena ada ruang di sana untuk saya nak buat banyak perkara. Tapi sekarang ni saya tengok, walaupun you masih lagi ada full time job, you sudah boleh menjadi seorang yang usahawan yang hebat, right? So daripada full time job, you start to to find the way how to get commission. Buat kerja yang boleh dapat commission base. Ada ramai orang bekerja full time job yang kerja jadi real estate negotiators dengan syarikat kita. And the real estate negotiators dengan company, the company will pay 60-70% of the total commission. You jual 500,000, 3% commission, dapat 15,000, 60-70% will be given back to the real estate negotiators yang close the deal. Boleh kerja, maintain your full time job. Waktu hujung minggu keluar, ada kawan-kawan semua yang nak beli rumah, nak sewa rumah. So there is a commission. Then, and of course, you boleh pilih selain daripada itu, kalau dalam kami, syarikat saya sentiasa buka peluang seluas-luasnya kepada staff. If you refer any business to the company, you will get the referral fees and commission. So they can be straight away entrepreneurs in the company. Itu yang saya lakukan. Jadi sebab itu the service business tu dia buka. Saya buat property management and property facilities management, jaga bangunan-bangunan, right? Di seluruh negara. Dalam jaga bangunan, kita ada hundreds over jobs yang kita kena outsource to the third party. So bila kita kena outsource to the third party, so kita mengambil peluang untuk kita tengok dan didik yang mana yang ada kebolehan. If you really want to do it, you can be my contractor now. So selepas you dah faham cara nak buat macam mana, then I think that you are good and you really want to do it and become an entrepreneur, resign from the company, set up a company, then I will pass the job to you. Dan dia akan jadi satu kontraktor. Lahir kontraktor pertama, kontraktor kedua, kontraktor ketiga, kontraktor keempat, dan beratus-ratus kontraktor yang kita lahirkan. Kerana apa? Kerana dunia sekarang ni memang kita nak didik supaya mereka jadi more and more entrepreneurs. Sambil-sambil duduk, you cerita pengalaman, you cerita apa yang you nak, you can jadi a YouTuber. Okay, 3 minutes. YouTuber pun sebenarnya income dia is very awesome. Jadi saya kongsi-kongsi gitu-gitu aja. Tapi rupanya ada duit masuk. As a YouTuber. Jadi duit masuk kita pun. Ini bukan kita saja suka-suka saja. Tapi your hobbies, akhirnya hobi itu boleh jadi income to you. And of course, macam Dewan Perdagangan Islam Malaysia, kita buat program, right? Dan ahli-ahli kita refer dan ajak kawan-kawan join the program. Of course, affiliate marketing, I think all of you know, right? So they earn from there. Sponsorship marketing, of course, bila kita dalam persatuan-persatuan ni, right? So sponsorship marketing, it can be one of the ni, alright? Untuk kita dapat online courses. I think of course all of you know, online courses now is very demanding, kan? Kita buat kita punya modul semua, kita just letak aja dan benda tu satu dunia boleh subscribe. Jadi saya ada modul-modul dan satu dunia boleh come to my my IMG Academy, they can subscribe and learn. And of course kita tengok-tengok esok dah masuk duit dah, kan? Of course saya ada property investment. Bila saya ada duit, saya reserve saya punya duit daripada from the early saya punya tu lagi early of my career life, saya dah memang letakkan portion untuk saya dah buat property investment. And property investment ni di Malaysia is very awesome because kita boleh dapat cash flow rental income every month, dan juga selepas 3-4 tahun atau more than 5 years is tax free. Kita boleh jual masa tu, appreciate over dia punya capital value appreciation, kenaikan nilai, dan kita boleh
kita boleh enjoy benefit of capital appreciation. Di Malaysia memang sangat-sangat. Stock investment, sebahagian tu saya letak untuk main stocks, dan dulu kita main stock memang susah, sekarang dah senang saja. Main stock, go on the blue chip punya stock, dividend blue stock. Of course, investment account, tabung haji, amanah saham, Bumi Putra, ini semua bagi you 4 to 5% income, or kadang-kadang during a good time 7 to 8%. Invest in gold. Saya invest in quantum metal, alright. So quantum metal has given me a very good punya ni. Dulu kita beli emas ada 100,000, so we can purchase 100,000 nilai emas. Sekarang kita ada 100,000, wow, we can purchase 1,000,000 worth of gold yang kita boleh carry. Sebab 90% dia akan biayai, dia akan bagi pembiayaan, dan pembiayaan tu kita tak payah serve every month. So semua dah ada dah menggunakan teknologi sekarang. You can explore that. And a gig economy untuk anak-anak muda yang mudah sangat. Sekarang kalau kita nak bersihkan rumah, kita just boleh panggil ada apps yang dia terus boleh buat bisnes melalui gig economy business banyak. Bloggers, influencer, of course, write books, virtual assistant, buat proofreading, you monetize your hobbies and so on and so forth. Ini banyak. Next. Sikit je. Okay. 2 minutes. So these are all the principle yang saya dah cerita tadi. Asasnya tu walaupun saya cerita di awal, tapi the root ni, pokok tu, dia datang kepada kita. It's entirely up to you. You sendiri yang nak kena ni. Kalau you ada ciri-ciri ni, di atas pokok akan rindang. Kalau bawah ni tak ada, you mimpi je lah. Jadi dekat atas tu, mimpi itu dia kena datang, disiramnya ni. Ini kena kuat. Alright? The big why itu kena kuat. The burning desire itu kena kuat. Knowledge itu kena cari. Skill itu kena acquire. Attitude itu always positive. Disiplin itu kena tinggi. And of course the perseverance itu juga kena kuat. Next. Dan pengalaman saya, alhamdulillah, ya Allah, banyak lagi saya nak lakukan. Saya nak cuba untuk, dan sekarang ni saya dah mula pergi daripada dalam negara satu negeri, dan saya dah buka di Kuching, dah habis semua satu Malaysia ni, dan saya dah mula membawa nama ke United Kingdom di London office. Dan selepas London, insya-Allah kita akan pergi ke rantau-rantau dan benua-benua yang lain. Dan saya yakin dan saya percaya anak Malaysia kita semua kita boleh buat benda yang sama. Cuma saya punya hasrat saya begini saja. Saya nak, ya Allah, setiap tahun biarlah nilai zakat yang saya keluarkan itu lebih daripada tahun sebelum. Itu saja. Jadi kalau kita buat sasaran, kita itu, biar objektif utama atas itu adalah membayar zakat. Jadi tak membayar zakat, lepas itu barulah you punya financial goal. Ini macam kita buat, kalau dulu orang panggil revenue, income, you punya inflow tolak outflow, dan dapatlah you punya profit. Okay. So daripada sini, ataupun kalau orang kerja, dia punya gaji tolak you punya expenses, yang ada ni tinggallah baru nak buat saving. Kalau tak ada saving, right? Tetapi saya punya konsep adalah, saya buat perancangan saya menggunakan apa yang sebagai financial goal plus expenses is equal to income. And one of the financial goal itu adalah, the main itu adalah zakat. Jadi income yang you nak cari ni, dia letak di ujung. Kalau sini kan dia datang awal. Kalau orang bisnes, sini ni ujung. Dia tahu berapa nak kena belanja, dia tahu apa benda yang dia nak tahun berkenaan, apa yang dia senaraikan, dan kemudian baru dia cari income-nya. Begini, gitu. Dia punya konsep tu, mana cara dan sudut pandang berfikir itu sedikit kena berbeza.
Jadi pada saya, kalau sekiranya kita lakukan begitu, saya yakin dan saya percaya, insya-Allah to create a multiple stream of income itu tidak susah sangat. Yang pentingnya pada multiple stream of income itu, income utama itu kena jelas dan kena kuat dulu. Income kedua itu datang daripada apa benda yang kita suka. What is our passionate about? Just share and kongsikan apa yang you suka dan suka lakukan. Sharing is caring, dan sharing dalam dunia sekarang ini memang you can create another source of income. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan. Minta maaf sangat coach kalau sekiranya apa yang saya sampaikan itu kurang sampai. So mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian semua, sahabat-sahabat semua akan menjadi insan yang hebat, yang berjaya, yang akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan pertemuan pada hari ini dirahmati oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan satu suntikan insya-Allah oleh coach, of course. Saya sangat-sangat teruja dan terima kasih dapat dibimbing oleh coach dan semua sahabat yang ada sini. Auranya tu sangat kuat sekali yang memantul kepada saya ini, dan mudah-mudahan itu semua saya akan bawa balik sebagai satu bekalan yang sangat berguna untuk diri saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu bukan yang paling sempurna kepada Nabi Isa. Yang nomor untuk bagi saya tapi di hadapan